Panas, Sultan Selangor beri amaran pada Sanusi. MB Kedah dakwa Adun Pakatan Harapan Barisan Nasional menentang perjuangan Islam. Tun M dakwa Anwar diktator. Sanusi dihentam ketuk kepada wanita. Cukuplah kita berpolitik. Rakyat dah penat. Beta pun dah penat dengar. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menggesa semua ahli politik berhenti daripada amalan mencaci dan sebarang tindakan yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Sebaliknya, titah baginda, tumpuan perlu diberikan kepada usaha memajukan kehidupan rakyat dan kemakmuran negara. Menurut Sultan Sharafuddin, tindakan ahli politik yang menggunakan kata-kata kesat lagi biadab menunjukkan ketika ini perasaan hormat mereka kepada institusi diraja semakin terhakis. Sikap biadab mereka ini telah melangkaui batas-batas dan nilai kepribadian orang Islam dan Melayu yang sering dipelihara. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahawa kita cukup popular di kalangan rakyat sehingga bertindak memperlekehkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan fahaman politik masing-masing, malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampaui batas. Kemana hilangnya budi bahasa? Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapa pun, khususnya di khalayak ramai, titah baginda. Sultan Sharafuddin bertitah demikian pada majlis mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Selangor dan anggota Exco Kerajaan Negeri di Istana Shah Alam, Kelang. Adun Sungai Tua Amiruddin Syahari diperkenankan oleh Sultan Sharafuddin untuk dilantik semula sebagai Menteri Besar Selangor buat penggal kedua. Peliharalah adab dan susila kita, apatah lagi apabila kita bertandang ke negeri atau rumah orang, titah Sultan Sharafuddin lagi. Pada 18 Julai lalu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno didakwa di Mahkamah Session Selayang atas satu pertuduhan mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung pelantikan Amiruddin. Ahli jawatan kuasa PAS Pusat itu berkata demikian semasa menghadiri ceramah politik di Stadium Selayang, Selangor. Sanusi mendakwa seseorang sultan yang hebat tidak akan melantik orang seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar. Selain menganggap Amiruddin sebagai cokia, Sanusi juga menggelar naib Presiden PKR itu sebagai inci pun tak berapa nak cukup. Ia mendorong pelbagai pihak termasuk ahli Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis dan menggesa tindakan diambil ke atas Sanusi. Sanusi juga berdepan satu lagi pertuduhan membabitkan institusi diraja apabila dia didakwa mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu penubuhan kerajaan perpaduan. Dia didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Yang di-Pertuan Agong apabila mempertikai penubuhan kerajaan perpaduan yang kononnya tidak dititahkan Seri Paduka Baginda. Sanusi 48 mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan berkenaan. Sultan Sharafuddin turut bertitah semua wakil rakyat perlu menjaga integriti masing-masing dan hal itu sudah diperingatkan oleh baginda berkali-kali. Pun begitu titahnya, ia perlu ditekankan sekali lagi agar tiada perbuatan yang tidak diingini berulang. Jauhilah diri dari segala perbuatan rasuah dan penyalahgunaan kuasa bagi kepentingan diri sendiri atau pihak-pihak tertentu semasa melaksanakan tugas mentadbir negara, katanya. Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud tampil menjelaskan ucapannya selepas dua adun pembangkang di negeri itu menuntut permohonan maaf daripadanya atau berdepan tindakan di mahkamah. Saya sebut perjuangan Islam, saya tak sebut lawan Islam, boleh semak. Ucapan itu jelas dan nyata. Islam dan perjuangan Islam itu lain, dua benda yang berbeza. Jadi jangan pusing mengatakan saya menyebut mereka menentang Islam. Tidak, lain dua benda yang berbeza. Perjuangan Islam yang saya sebut boleh dengar elok-elok sebab saya bercakap bahasa Melayu Kelantan yang boleh difahami. Katanya ketika ditemui media selepas menyampaikan bantuan kepada 73 mangsa ribut di Kota Baru. Terdahulu Malaysia kini melaporkan Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim dan Adun Galas Muhammad Syabuddin Hashim menuntut permohonan maaf daripada Nasruddin dalam tempoh 7 hari dan tindakan mahkamah akan diambil sekiranya dia gagal berbuat demikian. Ia susulan kenyataan Nasruddin dalam ucapan di dalam kuliah di Medan Ilmu Kota Baru Jumaat lalu yang mendakwa dua adun berkenaan menentang perjuangan Islam. Pun begitu, Nasruddin menegaskan dia tidak akan memohon maaf dan akan meneliti notis tuntutan daripada adun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu. Tak apa, notis kita teliti, tak ada sampai lagi. Kalau dihantar, kita teliti dulu, katanya. Ditanya responnya susulan satu laporan polis turut dibuat terhadapnya. Nasruddin menasihati pihak terbabit supaya tidak terlalu sensitif dan mempunyai daya tahan dalam berpolitik. Tak ada masalah, boleh buat laporan polis. Kita negara demokrasi. Tapi kalau kita pun buat kenyataan macam-macam sedangkan kenyataan orang lain dengan jelas, kenapa mudah koyak? Dalam politik tak boleh mudah koyak. Kita kalau nak terlibat dalam politik sesiapa saja, jangan mudah koyak, katanya. Jadi bila saya bercakap berkenaan dengan tanah Melayu,
ini dianggap sebagai resis. Jadi saya tak boleh bercakap berkenaan dengan perlembagaan. Sebaliknya kita dengar kerajaan ini dipimpin oleh seorang yang berjuang untuk reformasi, nak hapuskan semua undang-undang yang zalim. Tapi dialah yang menggunakan undang-undang yang zalim, bahkan di luar undang-undang sama sekali. Bagi saya kata terang bahawa ini adalah satu diktator. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini seakan pemerintahan kuku besi apabila menghalang orang Melayu bercakap mengenai masalah yang menyelubungi kaum itu sendiri. Katanya situasi itu berbeza berbanding sebelum Anwar menjadi Perdana Menteri kerana pengerusi Pakatan Harapan dikenali sebagai pejuang reformis dan mahu menghapuskan undang-undang yang dianggap zalim. Ada kenyataan Perdana Menteri kononnya, perkara ini tak boleh dibincang kerana 3R iaitu kaum, agama dan raja. Sepatutnya larangan sebegini diputuskan melalui pengubalan undang-undang di Parlimen. Tapi Perdana Menteri buat kenyataan ini tak boleh seolah-olah dia raja atau diktator. Selama kita merdeka lebih 60 tahun, bukan kita jadi lebih liberal, tapi jadi kerajaan yang menekan dan menindas, katanya kepada pemberita pada sidang media di Yayasan Bukhari, Kuala Lumpur. Dr. Mahathir juga mendakwa kerajaan cuba untuk mengugut dan menutup mulutnya daripada bercakap mengenai masalah yang dialami orang Melayu. Ini selepas polis merakam percakapannya berhubung dua kenyataan yang dibuat bekas ahli parlimen Langkawi itu di media sosial. Bagi saya, tindakan polis ini adalah satu cara tekanan dan ugutan untuk menghalang saya daripada bercakap mengenai masalah dalam negara ini. Sedangkan apa yang saya cakap semuanya berasaskan fakta yang jelas dan tidak menyalahi undang-undang. Saya cakap mengikut perlembagaan negara yang mana kedudukan Malaysia sebagai tanah Melayu. Bila cakap tanah Melayu, mereka cakap saya resis, katanya. Mahathir juga mendakwa kerajaan menggunakan pihak berkuasa secara sesuka hati hingga menjadikan Malaysia seolah-olah negara polis dengan tindakan secara terpilih. Kita telah sampai ke satu tahap di mana Malaysia menjadi negara polis. Kerajaan boleh buat apa juga keputusan. Peguam negara boleh buat apa juga keputusan, sama ada mengikut peraturan atau tidak, katanya lagi. Terdahulu Dr. Mahathir dipanggil polis untuk dirakamkan keterangan susulan kenyataannya pada 27 Julai lalu. Ketika itu Mahathir memuat naik dua hantaran di Facebook, masing-masing bertajuk Malaysia, a Malay country dan Who owns the country. Besar. Timbalan Presiden Muda Amirah Aisyah Abdul Aziz menegur Menteri Besar Kedah susulan tular rakaman video gurauan Muhammad Sanusi Madno mengetuk kepala seorang wanita dengan gulungan kertas. Jagalah kehormatan orang ramai, nak bergurau, jaga adab. Lebih-lebih lagi, pemimpin berpangkat besar macam Menteri Besar, katanya pada ucapan di media sosial X, dulu dikenali sebagai Twitter pada Isnin. Pada video berdurasi 18 saat itu, gurauan Sanusi bersambut gelak ketawa. Beberapa orang di sekeliling adu jenderi itu. Biasa, kata Sanusi sambil tersenyum dalam rakaman itu. Menteri Besar Kedah kemudian bergambar dengan wanita itu, menyerahkan sekeping kertas yang berbeza-beza. Berdasarkan pakaian Sanusi dalam video itu, kejadian tersebut dipercayai berlaku hujung minggu lalu. Sanusi pada Sabtu berbasikal di Kampung Budi, Pokok Sena dan menghulurkan bantuan wang tunai dan keperluan kepada 60 penduduk kampung miskin tega. Sementara itu, Amirah berkata, Sanusi patut menunjukkan rasa hormat terhadap wanita. Pemimpin besar buat, pengikut akan ikut sekali. Jangan normalisasi semua benda sebagai jenaka, kata pemimpin muda itu lagi.